Bandar Nyang Pindau, Myanmar. Nyang Pindau merupakan ibu negeri Myanmar. Maksud Nyang Pindau ya, bandar diraja, dalam bahasa Burmanya lah. Bandar itu terletak pada 322 km daripada Yangon. Yangon adalah bekas ibu negara sidaknya. Kerajaan Myanmar tukarkan pusat pentadbirannya berpindah daripada Yangon terus ke Nyang Pindau pada tahun 2005. Di Sia bangunannya dibina khas untuk kaki tangan kerajaan, tetapi masih kosong. Yang penduduk yang ada di Sia punnya adalah orang yang bekerja di bandar ya. Kebanyakan gambar yang kita nanggah ada yang jadi cleaner, yang jadi nyapu-nyapu ya. Mungkin orang kaki tangan kerajaan yang ada bekerja di Sia, tapi masih dapat juga menampung penduduk di bandar yang baru ya. Okey, lebuh rayanya dibina cukup besar. Lebuh rayanya sampai 20 line yang dipolah untuk terutama lebuh raya yang menuju ke Parlimen di Sia. Lebuh raya dibina dengan cukup besar sekali. Tapi sayang kenderaan Sia ada di Sia kurang sekali kenderaannya dan Sia agak kosong. Bandar Nyang Pindau ya terbagi kepada beberapa zon. Zon tentera, ada zon perdagangan, ada zon hotel. Zon hotel ada pun pelancongan di Sia pun agak kurang menggalakkan. Si berapa nak kata orang maju di Sia. Kawasan perumahannya ada 1,200 rumah pangsapuri yang dibina ke Sia tadi. Tapi sayangnya bangunan pangsapuri pun ada orang diam, ada orang bekerja di Sia pun nya akan ulang balik daripada Yangon pergi ke Nyang Pindau. Sebabnya semua diam di Sia, tempat yang agak sunyi. Dan di Sia ada juga kawasan rekreasi termasuklah pagoda Upah Tersanti dan taman komplek pancutan air mempersembahkan api setiap malam menjadi hiburan. Tapi sayang, semua keindahan yang dicipta dia ada orang nangga. Jadinya macam kata orang agak membazir di Sia. Bandar Ordos, China. Pada asalnya bandar dipolah untuk dijadikan bandar yang hebat dengan seni binanya, dengan banyak fasilitinya. Tapi malangnya semasa ekonomi China tengah merudum, kebanyakan projeknya dihentikan. Okey, pada tahun 2019, kebanyakan gedung-gedung yang dibina Sia, terutamanya gedung yang besar ya, hanya 20% tidak digunakan. Semestinya macam gedung yang besar macam plaza apa semua ya, dalamnya ada supermarket, ada macam kedai baju macam-macam, tapi cuma di depan saja digunanya, 20% di depan saja, seolahnya macam kabel di depannya, yang belakang adalah kosong semua. Ialah realitinya gedung-gedung yang kebanyakan yang dibina di Bandar Ordos, China. Kota Ordos yang dibina yang bersedia menampung penduduk yang 1 juta pada tahun 2003, dan di kawasan perumahan style American Suburban pada tahun 2003 penduduknya hanya 20,000 orang saja. Tapi pada 2015 bila fasilitinya dipolah baru, polah di Sia Pekin University dan Baidu Office, jadi penduduk Sia menjadi ramai hampir 20,000 orang. Tetapi masih juga jauh daripada target asalnya, iaitu 1 juta. Bandar Pripyat, Ukraine. Bandar yang terletak di utara Ukraine, dan pada tahun 1986, 27 April 1986, tragedi letupan gudang nuklear berlaku di Sia. Bila letupan yang berlaku, kebanyakan penduduknya dipindahkan daripada bandar ke bandar lain kerana takut kesan radioaktif akan menyuruh kesihatan kita jadi bagus. Jadi tragedi yang berlaku, atmosfera dipenuhi dengan radioaktif yang hampir sampai ke Eropah Timur, dan kemalangan yang dianggap kemalangan yang paling dahsyat dalam sejarah manusia, dan mengikut skala sukatan daripada tidak pengkaji nuklear yang berada pada tahap 7, tahap yang agak berbahaya. Daripada tahun 1986 ya, untuk menjadikannya lebih bersih udaranya dan persekitarannya dari pencemaran nuklear, ia perlu 79 tahun. Maksudnya daripada tahun 1986 dan yang akan
settle bersihnya mungkin pada tahun 2065. Agak lama ya guys untuknya bersihkan tempat ya. Jadi bila kita tanggal kawasan yang kena itu, kawasannya ditinggal secara mengejut, sekolah ditinggal secara mengejut, rumah ditinggal secara mengejut, kerana kebanyakan barang yang ditinggal di sia boleh diambil lagi. Kita keluar terus dengan barang kita ada dan kita terus keluar terus tinggalkan rumah. Baiknya masih ada masakan di dapur, masih ada buku di sekolah, masih ada barang makan di kedai nya ditinggalkan terus, sebab ditakutkan bahan-bahan yang tertinggal di sia nya akan tercemar dengan sisa-sisa nuklear yang akan memberi kesan yang si bagus pada manusia. Pulau Hashima Jepun nya digelarkan juga Ganjima, memberi maksud pulau kapal. Ia merupakan salah sebuah daripada 505 pulau yang didiami di wilayah Jepun. Ia terletak kira-kira dalam 15 km daripada bandar Nagasaki. Nama ia dapat sebab bentuk pulau ya menyerupai macam sebuah kapal. Dan pulau juga digelarkan pulau hantu kerana ia dah lama terbiar dan ditutup. Pulau yang dibeli oleh Syarikat Mitsubishi pada tahun 1890 bagi tujuan pelombongan arang batu bawah tanah. Pulau ya di bawah tanahnya banyak arang batu. Tapi ia dah ditinggalkan pada tahun 1973. Ciri-ciri yang bagus pada pulau ya, kebanyakan bangunan nyepul pasar bumi ditinggalkan dalam keadaan yang masih bagus, masih agak dalam baik, dalam keadaan yang ialah steady lah. Mungkin dah ada kerosakan juga dah kebanyakan daripada sia, tapi kebanyakannya bangunannya masih dalam keadaan yang agak bagus. Penutupan disebabkan petroleum. Petroleumnya menggantikan arang batu pada tahun 1960 di Jepun. Kebanyakan lombor-lombor arang batu di seluruh negara Jepun waktu ya, termasuk Hashima, nya ditutup. Jadi pihak Mitsubishi dengan rasminya menutup lombongnya pada tahun 1974. Jadi sejak daripada tarikhnya, pulau ya terbiar jadi pulau yang sepi dan digelar pulau hantu sebab tiada orang diam di situ. Dan pulau yang dibuka pada tahun 2009 selepas 35 tahun jadi untuk jadi kawasan pelancongan, untuk jadi orang malah lawatan di sia, malah kajian di sia. Dan kebanyakan juga dah ada di sia kena itu bangunannya dah terbiar. Dan ada juga yang dah rubuh juga, walaupun ada juga sebagian daripadanya masih dalam kondisi yang agak bagus. Plymouth Meteorite. Pada tahun 1993, letusan gunung berapi Sophia yang terletak di Kepulauan Caribbean telah aktif. Letusan telah mengeluarkan asap dengan lava yang banyak. Kekhawatiran kerajaan British waktu ya dan tidaknya lalu memindahkan penduduk di bandar pulang ke England untuk takut kena letusan yang akan jadi lebih besar lagi. Kekhawatiran kerajaan British waktu ya ada jadi kenyataan. Pada tahun 1997, sigit letupan besar berlaku di bandar. Letusan besar yang mengeluarkan debu ya setebal 9 sampai 12 meter tebal. Memang cukup tebal debu ya, sampai dapat mengenelamkan rumah-rumah orang. Dan ada 19 orang penduduk mati akibat waktu letupan pada masa ya. Sampai kena itu bandar Plymouth ya ditutup kenanya selamat untuk didiam lagi. Cuma hanya kena itu nya dibuka untuk pelawat dengan berjalan kaki ke sia untuk menanggar aktiviti dan kesan-kesan daripada letusan gunung berapi ya. Yang dapat dibenarkan waktu itu. Untuk diam Malaysia, kerajaan British benarkan lagi.